Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Iqbal bin Zainuddin 21309 daripada Diploma Akidah dan Pemikiran Islam ingin membentangkan satu tajuk iaitu hadis maudhu' dan kesannya kepada masyarakat yang amat sinonim dengan zaman kita sekarang. Jadi perlu kita tahu, hadis ini merupakan sumber hukum kedua dalam Islam selepas Al-Quran yang mengandungi pelbagai sumber hukum dalam syariat, sumber akidah, perundangan, politik, ekonomi dan sosial. Juga merangkumi semua aspek dalam kehidupan manusia. Selain itu, hadis juga berfungsi sebagai nas yang menerangkan dalil dalam Al-Quran secara terperinci dan lebih mendalam. Contohnya, dalil tentang perintah solat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Tapi tak dinyatakan kaifiat bagaimana untuk mendirikan solat, dan dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solatlah seperti mana kamu lihat aku solat. Justru itu orang yang meninggalkan hadis dan mengambil sahaja Al-Quran jelas dan terang berada dalam kesesatan yang nyata kerana ianya saling berkait rapat untuk kita ambil sebagai dalil dalam kehidupan kita. Wajib bagi kita untuk amanah dalam menyampaikan kalam nubuat ini daripada berlaku tahrifat atau penyelewengan, dan ianya adalah satu ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, dan siapa yang berdusta atas nama aku maka sedialah tempatnya dalam neraka. Maka hati-hati wahai saudara-saudari, kita banyak dengar hadis palsu dalam kehidupan seharian kita, dan kewajipan berpegang kepada hadis juga ada dinyatakan dalam hadis Nabi. Taraktu fikum amrayni la tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi was sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah aku, iaitu hadis. Jadi di sini saya ingin membawa satu definisi atau tarif, tiga definisi dan tiga tarif berkaitan hadis maudhu'. Apa kata ulama berkenaan hadis maudhu'? Imam An-Nawawi sebut di dalam kitabnya Tadribur Rawi, hadis palsu ialah hadis yang direka atau dicipta, dan ia adalah seburuk-buruk hadis dhaif. Ia adalah hadis dhaif yang paling buruk, paling keji. Dan menurut Imam Baikuni dalam Manzumah Baikuniyah, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'u, hadis yang direka dan dicipta di atas nama Nabi SAW, ianya bukan hadis daripada Nabi, ianya hanya sekadar rekaan dan diciptaan oleh orang lain dan disandarkan kepada Nabi SAW. Menurut Syekh Said Abdul Majid Al-Ghari, hadis yang tidak datang daripada Nabi, ianya bukan hadis daripada Nabi, ianya hadis daripada orang lain atau seseorang yang kita tidak kenali. Sama ada ia berbentuk ucapan Nabi, perbuatan, ikrar Nabi, dan ianya disandarkan kepada Nabi, sedangkan bukan secara salah, sengaja, kejahilan bermaksud dia tidak tahu, dan muslihat mungkin ada agendanya untuk mungkin menaikkan sale atau marketing penjualan dia. Contoh, dia kata makanlah terong ini kerana terong ini Nabi kata ada sekian. Nampak ini adalah satu penipuan, dan ini ditulis dalam Mu'jam Mustalahat Al-Hadithiyah. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara saya, pada sahabat saya Nabil. Baik, saya Muhammad Syahid bin Zamri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menyambung tentang contoh-contoh hadis maudhu', sebab hadis maudhu' dicipta dan cara mengenali hadis maudhu'. Contoh pertama ialah tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, iaitu talabul ilma walau bisin. Hadis ini maudhu' kerana bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, di mana pada asalnya hadis menuntut ilmu ini ialah talabul ilma faridatun ala kulli muslim. Contoh yang kedua ialah khusyuk dalam solat. Law khusyuk qulbu hadza khusyuk al-jawarihu, yang bermaksud jika seseorang itu khusyuk maka seluruh anggota badannya turut khusyuk. Hadis ini maudhu' kerana sanadnya lemah dan perawinya mengaku atas kelemahannya. Seterusnya kita pergi kepada sebab hadis maudhu' dicipta. Poin yang pertama ialah menyokong golongan tertentu, termasuk parti politik, yang di mana golongan kafir ini
bersepakat untuk memasukkan hadis untuk menyesatkan lagi umat Islam. Poin yang kedua ialah dendam terhadap agama Islam. Poin yang ketiga, menjauhkan manusia daripada agama. Poin yang keempat, menginginkan habuan. Seterusnya, cara mengenali hadis maudhu'. Poin yang pertama ialah ikrar atau pengakuan daripada perawi tersebut bahawa dia yang mencipta hadis tersebut. Maksudnya di sini, perawi itu mengaku bahawa hadis itu dia yang cipta. Poin yang kedua ialah terbukti daripada perawi tersebut bahawa dia telah berdusta. Maksudnya di sini, hadis yang dibuat oleh perawi itu dia yang reka. Poin yang ketiga ialah perawi tersebut terkenal sebagai seorang pencipta hadis palsu. Alhamdulillah, itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada sahabat saya. Akidah dan Pemikiran Islam, Koleksi Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Baik, saya akan menghuraikan tentang kesan pengamalan hadis maudhu' dalam masyarakat Melayu kita zaman sekarang ini. Baik, di antara kesan-kesannya ialah merosakkan akidah umat Islam yang murni. Unsur-unsur yang terdapat dalam hadis palsu mencemarkan kemurnian agama. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, hadis ini adalah pemalsuan daripada golongan musyrik yang menyembah berhala. Hadis maudhu' juga boleh menjatuhkan nilai kewibawaan agama. Ini kerana kandungan dalam hadis palsu menjadikan Islam sebagai bahan sendaan. Disebabkan hadis maudhu' ni, agama Islam ni dijadikan sebagai bahan ejekan oleh orang agama lain. Bahan sendaan, bahan rekaan semata-mata. Ini berlaku apabila rekaan hadis palsu dengan wahyu yang sebenar. Mana mungkin rekaan manusia diletakkan sama setanding dengan wahyu. Maknanya dekat sini dia nak terangkan hadis yang dicipta oleh hadis yang palsu lah. Hadis palsu, hadis yang dicipta oleh orang yang selain daripada Nabi SAW yang memalsukan hadis Nabi SAW tidak mungkin akan menyamai selevel dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, sesiapa yang solat duha, ini contoh bagi hadis palsu. Sesiapa yang solat duha sekian rakaat, maka dia diberi pahala sebanyak 70 para nabi. Baik, di sini kita lihat hadis ini jelas telah merendahkan dan menjatuhkan martabat para nabi SAW. Kerana dengan menyamakan pahala sekalian nabi dengan hanya solat beberapa rakaat sahaja. Hadis ini akan menyebabkan manusia menyangka pahalanya sudah banyak kerana sudah menyamai pahala para nabi dan sudah tentu akan memasuki syurga. Maka umat Islam akan meninggalkan amalan ibadah yang lain. Maknanya dekat sini antara akibat pemalsuan hadis ini, umat Islam mudah untuk terpedaya dengan hadis-hadis yang kononnya mempercepatkan manusia untuk memasuki ke dalam syurga. Contohnya seperti hadis di atas. Contohnya lah, sesiapa yang solat sunat duha 12 rakaat, andai katalah, sebab hadis tersebut menyebutkan sekian. Sesiapa yang solat duha sekian rakaat, dia tak secara detail. Mungkin kita ambil 12 rakaat, 10 rakaat, maka diberi pahala sebanyak 70 para nabi. Maka manusia tersebut, individu tersebut yang mengamalkan hadis palsu itu, dia akan berfikir, okey, tak apa. Jika aku meninggalkan amalan yang lain, aku hanya buat ibadah solat duha sahaja, 10 rakaat, 12 rakaat setiap hari, maka aku pasti aku akan memasuki syurga. Maknanya kat sini itu antara akibatnya lah. Akibat pengamalan hadis palsu di dalam masyarakat Melayu. Selain itu, pemalsuan hadis juga menjadikan hadis bercanggah dengan realiti dan akal fikiran yang waras. Maknanya kat sini, hadis palsu ni ada hadis palsu yang tidak logik di akal. Tak boleh kita tidak boleh merungkaikan hadis tersebut dengan akal fikiran yang waras. Banyak hadis palsu direka dengan dikuasai perasaan dan emosi tanpa berfikir. Tidak juga diteliti akan teks hadis berkenaan. Contohnya, ini contoh hadis yang tidak logik. Sesungguhnya bahtera Nabi Nuh sudah tawaf di Kaabah sebanyak 7 kali dan solat 2 rakaat di makam Ibrahim.
Jadi kat sini kita tak boleh fikirkan dengan akal yang waras, dengan akal fikiran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada manusia. Bagaimana sebuah bahtera, sebuah kapal yang besar boleh tawaf keliling Kaabah sebanyak 7 kali. Cuba kita bayangkan. Nampak sangat tak logik di situ. Dan solat sunat 2 rakaat di makam Ibrahim. Seperti mana kita tahu, solat yang sempurna hanya dilakukan oleh manusia. Manusia sahaja yang mengamalkan ibadat solat ini. Yang boleh melakukan ibadat solat dengan sempurna. Ada takbiratul ihramnya, ada bacaan tertentunya, ada pergerakan tertentunya. Tetapi di dalam hadis ini menyatakan bahawa sebuah kapal, sebuah bahtera boleh melaksanakan solat sunat 2 rakaat di makam Ibrahim. Jadi dekat sini nak menyatakan bahawa hadis palsu ini ada juga merungkaikan perkara-perkara yang tidak logik, yang tidak boleh difikirkan menggunakan akal yang waras. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tadrib Al-Rawi menyatakan seluruh para sarjana hadis membantah akan hadis palsu ini. Kesan yang paling besar sekali ialah memalingkan manusia daripada pelbagai sunnah yang sahih. Umat Islam dengan hadis palsu, maka secara tidak langsung hadis sahih dan sunnah ditinggalkan. Ini seperti mengajar doa-doa palsu yang kononnya datang dari Nabi yang menjanjikan pelbagai kelebihan yang sebenarnya tidak terdapat dalam hadis yang sahih. Poin yang terakhir kat sini ialah memalingkan manusia daripada pelbagai sunnah yang sahih. Ini juga kita boleh mengaitkan dengan seseorang itu mencipta satu hadis yang sahih untuk menaikkan nama dia sendiri. Contohnya, dia mereka-reka sebuah doa, lepas tu dia mengaitkan doa tersebut, dia mengatakan, baiklah tuan-tuan, doa ini doa daripada hadis Nabi SAW. Doa ini berbunyi sekian, maka orang ramai pun mengamalkan hadis tersebut, mengamalkan doa tersebut, yang mana hadis dan doa tersebut ialah doa dan hadis yang palsu, yang Nabi tak pernah mengajarkannya pada siapa-siapa, hanya rekaan semata-mata. Maka ustaz tersebut pun menjadi terkenal. Kerana apa? Kerana tiba-tiba ada satu doa, ada satu hadis yang orang tak pernah dengar, maka tiba-tiba ada orang ramai amalkan disebabkan ustaz ni. Inilah dia akibat pengamalan hadis palsu di dalam masyarakat Melayu. Baik. Yang terakhir sekali kesimpulannya ialah kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu mengambil berat dan berhati-hati sama ada meriwayatkan hadis ataupun mempelajari hadis. Kita mesti teliti sama ada hadis tersebut diterima atau ditolak. Maknanya di sini hadis tersebut makbul ataupun mardud. Ini kerana para ulama terdahulu sangat menjaga kesucian hadis, sangat menjaga kesahihan hadis-hadis, sehingga lahirnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis seperti contohnya ialah mustalah al-hadis. Selain itu, para asatizah juga perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam periwayatan hadis. Dalam masa yang sama juga, pelajar juga perlu memastikan pengajar tersebut seorang yang mutafanin, iaitu mahir dalam bidangnya. Mahir dalam bidang apa? Mahir dalam bidang hadis. Ini kerana terdapat hadis yang mengatakan bahawa sesiapa yang berdusta atas nama Nabi SAW, maka tersedia tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, semua masyarakat perlu mengambil berat tentang periwayatan hadis ini supaya masyarakat dari golongan asatizah hingga golongan orang awam dapat mempelajari dan mengamalkan hadis yang betul. Kesimpulannya daripada apa yang saya katakan di akhir ini ialah ilmu hadis ini, ilmu periwayatan hadis, kes-kes pemalsuan hadis, memalsukan hadis di atas Nabi SAW ialah bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang boleh dipandang sebelah mata. Jadi sama-sama insya-Allah kita mengambil tanggungjawab ini untuk menjaga kesucian kewibawaan hadis ini, sekaligus menjaga kesucian agama Islam itu sendiri. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.